Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share, tag kawan-kawan kita, sebab saya pun tak bagi notis pukul berapa saya nak start. Boleh tag kawan-kawan kita, tapi anda memang hebat, sebab tanpa notis pun Ustazah buka-buka dah 100 lebih dah, subhanallah. Maka insya-Allah La Tahzan tetap diadakan. InsyaAllah Kak Khalijah Muhammad, kalau kita kata okey, dia akan jadi okey insyaAllah. Cuma doakan saya nak menelan sangat-sangat sakit. Ya, tag kawan-kawan kita, takut mereka tak perasan. InsyaAllah kita akan ambil 2 tajuk hari ni, sebab teramat-amat pendek. Kitab ni pun tahu Ustazah baru sudah memaksa diri untuk menelan bubuk sarapan pagi, ambil ubat. Lepas tu ubat yang paling mujarab adalah mengajar. Jadi La Tahzan kena mengajar juga insya-Allah. Walaupun kelas-kelas yang lain Masya Allah terpaksa dicutikan. Saya nak habiskan air panas saya dulu ya. Amin, amin. Amin Kak Siti Arpa, amin. Minta maaf bagi yang berpuasa hari Isnin. Dan kita doakan, tengok berita pagi tadi, kabarnya macam di Ulu Langat tu air naik semula. Khawatir gelombang kedua kan. Dia sebenarnya apa pun jangkaan, ramalan sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tidak akan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak akan mempengaruhi apa pun, kecuali sebagai persiapan minda kita lah, kan? Sebab apa pun adalah Allah jua. Okay, jangan pernah takut. Jangan pernah takut kalau dikatakan akan berlaku gelombang kedua. Hari itu kita dengar 24, 25, 26 bakal menjadi ribut taufan apa benda kan. Kita lalui sahaja hidup ni. Kita lalui sahaja. Allah jua yang maha mengetahui. Serahkan kepada Allah. Walau apa pun pakarnya berupa makhluk mengatakan begitu begini, tak boleh melawan kuasanya Allah. Saya baca komen anda satu persatu, tapi tak larat nak sebut. Sekejap ya, saya nak habiskan air Ustaz. Boleh Allahumma salli ala Muhammad respon audio video saya. Okey ke KO? Audio dan video, walaupun suara saya mungkin slow. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Nur Azrina, syukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak dapat tidur sangat malam tadi sebab bila terjaga tu saya tak boleh nak menelan. Sakit yang amat sangat bila nak menelan. Hari ni saya cuba dapatkan satu lagi jenis ubat daripada farmasi. Nanti anak murid saya akan hantar ke rumah, insya-Allah. Dan berita gembira daripada grup kami, walaupun seorang demi seorang didapati positif COVID. Orang pertama yang kena tu adalah Azmi OKU yang saya selalu ceritakan ya. Semalam, malam tadi kami dapat berita sebab beliau dibawa ke GH dalam keadaan dirinya macam tu. Tak ada siapa yang boleh pantau diri dia kan kalau di kuarantin di rumah. Jadi dia dibawa ke GH. Alhamdulillah, semalam kami dapat berita daripada GH, Azmi sudah negatif kembali. Jadi macam itulah sebenarnya orang balik daripada Mekah ni. Saya duk teringat kalau almarhumah bonda saya ada, mesti dia cakap, biasalah orang balik Mekah ni penyuci dosa, memang demam. Orang dulu-dulu pun balik Mekah demam. Tapi sekarang sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang duk sibuk dengan virus kan, macam-macam jenis nama virus. Maka bila diceknya, semuanya jatuh kena kepada virus tersebut lah. Wallahu a'lam, sahabat-sahabat. Sebab di kumpulan kami pun memang ada berlaku kepelikan, keajaiban, memang kepelikan sangat-sangat lah. Kenapa kepelikan? Contoh Contoh sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bibir kering. Contoh, apa saya nak cakap tadi? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah apa nak cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mama Aril Ain Alia. Ya, dah lama dah Ustazah guna mak tu. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doakan semua yang lain-lain pun kembali negatif seperti Abang Azmi kita, insya-Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik Mekah kalau tak batuk tu macam tak berapa nak mabrur lah sebenarnya kan. Ya, kepelikan dan keajaiban. Kepelikan dan keajaibannya adalah contoh dah dapat mesej daripada KKM negatif. Tiba-tiba dia call, kata positif. Dia tak tally antara apa yang dapat dalam mesej dengan call. Lepas tu beberapa orang juga mulanya positif. Lepas tu kontak balik, negatif balik. Macam entahlah main-main ke apa sebenarnya kan. Tapi saya tetap memujuk jemaah, saya memujuk ustaz. Saya kata takkan ada satu benda pun yang orang buat dengan sengaja. Kalaupun dia nak buat dengan sengaja, nak mempermainkan, contoh sahabat-sahabat muslimin-muslimat, itu antara dia dengan Allah lah kan. Jadi anggap saja, subhanallah, anggap saja ini ujian kita bersama. Kalau kita pandang semua ini sebagai ujian, dada kita akan lapang. Saya sangat terbuka minda. Pagi ni saya akan dapat keputusan PCR test saya semalam. Okay, saya sangat terbuka. Kalaulah ditakdirkan Allah saya negatif, alhamdulillah. Kalau ditakdirkan Allah saya positif, saya juga bersyukur alhamdulillah. Sebab setakat hari ni kesihatan saya dan ustaz lagi lah siap boleh berjimba-jimba lagi. Dia memang demam sebelum dia balik ke sini. Hari-hari akhir di Madinah dia tak berapa sihat. Lepas tu sampai ke sini sihat dah alhamdulillah. Kan sihat alhamdulillah, saya pula yang demam. Jadi saya demam ni, ustaz duduk bilik sebelah, saya duduk bilik studio ni. Saya bentang toto je dekat bawah. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Doakan juga sleep saya tak menyerang lah.
Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab nak duduk bilik asing dengan ustaz kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari ini keputusan PCR saya bersama dengan ustaz punya PCR yang semalam. Kalau ustaz tahu dia punya semalam tu negatif, semalam dia tak buat dah PCR. Kan PCR tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak saya pula mula-mula positif bila buat swab kali. Macam tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Pelik-pelik. Okay. Tak apalah, apa-apa pun ala kulli hal, alhamdulillah. Betul, bila kita pandang ujian, subhanallah, memang indah hidup ni. Dan ustaz jadi syok pula tukang cek saya punya oksigen. Adik saya belikan alat tu kan untuk monitor oksigen. Dia kata ni dah boleh berlari dah kat mana-mana ni sebab sebab apa 98, 96, 98, 96 tak pernah turun daripada tu. Tapi saya berpeluh, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya sebut insya-Allah sihat. Cumanya itulah adat orang balik Mekah kan. Cuma sekarang ni kan virus tu dah berada di mana-mana. Jadi itulah kisahnya. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Amin, amin, amin. Okey, bekerjalah kamu. Bab 156. Harap dengar suara saya. Subhanallah. Orang-orang yang bijak, orang-orang bijak Yunani mengubati orang yang ditimpa keresahan, kesuntukan dan penyakit psikologi lainnya dengan memaksa mereka bekerja di ladang dan di kebun. Orang-orang Yunani zaman dulu kan, bila nampak orangnya ada problem saja, dipaksa orangnya untuk bekerja di kebun. Semoga Nizayati sekeluarga Allah berikan kesembuhan, insya-Allah, amin. Masya-Allah, amin. Okay, bila ditimpa keresahan, kesuntukan dan penyakit psikologi lainnya, memaksa mereka bekerja di ladang dan kebun. Orang lagi lemau, lagi berpenyakit, sepatutnya lagi disuruh berehat daripada bekerja. Tapi orang-orang bijak Yunani mengatakan sepatutnya mereka dipaksa untuk bekerja di ladang dan kebun. Bila perkataan ladang dan kebun, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, satu kerja berat, bukan satu kerja yang ringan. Tidak berapa lama kemudian, pesakitnya pun kembali sihat dan tenang. Subhanallah. Sebab tu bagi Ustazah tak boleh nak lemau sangat, sahabat-sahabat. Saya tak walaupun kuliah hadir memang saya tak boleh pergi dah sekarang ni. Jadi ustaz semalam kuarantin dia disambung ke 1 hari bulan. 1 hari bulan New Year lah. Kan kalau tak bersambung lagi, semoga ustaz kekal okey, negatif. Walaupun saya ralat sebenarnya sebab saya dah 2 kali berjanji dengan orang Kedah untuk meraihkan jemputan mereka. Sepatutnya saya ada Kedah nak buat program besar-besaran, Kedah berselawat. Apa ke nama program tu sahabat-sahabat. Okey, jadi Ustazah bermulakan program di Kedah sepatutnya 31 Disember pukul 2.30 petang. Dia bersusunlah 1 Januari full kuliah Ustazah, 2 Januari, 3 Januari kot baru Ustazah balik ke sini sepatutnya. Okey, tapi semalam Ustaz dapat keputusan negatif, positif tu. Ustaz terus cakap tak apalah awak pergi, tak apa abang izin. Kesian orang dah susun program semua. Lepas tu bila fikir balik, mana boleh saya pergi sebab saya kan kira kontak rapat kan. Dan saya takkanlah pergi dengan keadaan suami saya macam tu. Jadi saya pun bagi tahu tu yang saya sebarkan semua WhatsApp macam tu. Sebab poster tu walaupun untuk orang Kedah dia dah tersebar ke mana-mana juga. Diorang duk menunggu je sefikiran melayang kalau tak buat kerja. Apa tu maksudnya kam-kama. Okay, jadi kita buat je kerja muslimin muslimat, tapi setakat apa yang kita mampu, jangan paksa diri kita. Kan sebab tu yang kuliah-kuliah saya jemputan semuanya saya tolak sebab saya takut macam ni lah. Tengah-tengah bercakap tiba-tiba rasa macam tak larat ke sebagainya. Kalau kuliah la tahzan ni tak apa ni, semua adik-beradik saya, keluarga saya belaka ni, insya-Allah. Okey, tidak berapa lama kemudian pesakitnya pun kembali sihat dan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha, famshu fi manakibiha. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15, maka berjalanlah kalian ke seluruh penjuru bumi. Maka berjalanlah kalian ke seluruh penjuru bumi. Berjalan tu satu pekerjaan juga.
Jadi jangan biarkan diri kita ni jumud, duduk termenung sorang-sorang. Kita tak akan berkembang dari segi kesihatan, mental, fizikal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka teruskan apa jua. Sambil dalam surah At-Taubah ayat 105 disebutkan juga kalimah wa qul ya'malu. Ma makna wa qul ya'malu? Ya, betul Zainah Buyung. Memanglah tak paksa diri pun. Kan tak paksa, sebab tu saya tak berani janji pukul 7 ke apa. Tadi dah makan bubur, dah dapatkan air panas, saya rasa macam segap. Bukalah kitab Al-Tahzan sekejap. Ada orang dengar, Alhamdulillah. Tak ada orang dengar, tak apa, nanti ulang siar. Itu saya, sebab saya dah berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak ada hari tanpa Al-Tahzan, kan. Jadi untuk tempoh saya direhatkan oleh Allah ni, saya tak berani janjilah pukul berapa. Saya cubalah untuk buat pagi macam ni kan. Tapi lepas solat subuh saya akan cuba dapatkan makanan untuk saya ambil ubat apa semua, insya-Allah. Kalau saya rasa saya mampu, saya buat, insya-Allah. Okey. Dan katakanlah sebenarnya waktu macam ni paling syok adalah tidur. Betul tak? Orang tak sihat ni lepas subuh sedap dia tidur, lepas asar sedap dia tidur. Sebab tu semalam lepas asar pun saya cuba mengajar juga. Lepas subuh dengan lepas asar, tengah tak sihat, lawan, jangan tidur. Kalau tidur waktu lepas subuh dengan lepas asar, lagi lemau, lagi terasa macam lambatnya nak sembuh. Serius, tu pengalaman mokcik yang dah 40-an ni. Mokcik 40-an ni kata orang yang kalau tak sihat, lepas subuh tidur, lepas asar tidur, kita takut nanti di sana pula ada lagi gangguan-gangguan yang dia melemahkan batin kita sebenarnya. Sahabat-sahabat, tidur pagi, tidur petang ni melemahkan batin kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi takut ada gangguan-gangguan. Wa na'udzubillah min zalik. Okay, kita kena kuat melawan, kena kuat. Subhanallah, wa qul ya'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu sekalian. Orang-orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya sendiri adalah satu kelompok manusia yang lebih bahagia. Bekerja dengan tangannya sendiri adalah satu kelompok manusia yang lebih bahagia. Tidak terbebani dan tenang sekiranya dibandingkan dengan yang lain. Anda duk ingat orang yang tak bekerja, main arah sana sini, nakkan benda free setiap masa, anda ingat orang tu bahagia? Mata kita nampak macam bahagia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi sebenarnya jiwa mereka sengsara. Siapa orang yang bahagia adalah orang yang sentiasa bekerja dan dia berusaha dengan tangannya sendiri. Sebab di sana Nabi SAW ada beritahu kepada kita bahawa orang yang berusaha dengan tangannya sendiri ni dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang meminta, sahabat-sahabat, tak dimuliakan, tak lebih mulia berbanding orang yang memberi. Jadi sebenarnya siapa kita nak bahagia? Orang yang dimuliakan Allah. Kalau orang yang tidak dimuliakan Allah, macam mana kita nak kata dia sedang bahagia? Dia takkan bahagia. Subhanallah. Kita nak sebut cuba perhatikan para pekerja itu. Mereka memiliki fikiran yang bebas dan fizik yang kuat disebabkan aktiviti pekerjaan dan latihan yang mereka lakukan. Cuba perhatikan para pekerja itu, mereka memiliki fikiran yang bebas dan fizik yang kuat disebabkan aktiviti pekerjaan dan latihan yang mereka lakukan. Saya antara yang paling syukur. Saya doa pada Allah sebab hari pertama saya demam tu, sahabat-sahabat, saya ketuk-ketuk semua sendi-sendi saya ni. Lenguh yang teramat sangat. Ya Allah Tuhan, rasa macam nak putus cantuman sendi-sendi ni. Peha, pinggang, pinggul kita ni, bahu ni, rasa macam nak putus rasa. Hari pertama tu. Lepas tu Alhamdulillah, izinnya Allah. Biasalah kita tak pergi klinik, tak pergi apa, kita ambil Panadol kan. Lepas tu Alhamdulillah, berpeluh badan, kebah dah. Kan tak ada dah yang apa tu. Sebab tu saya kata saya demam biasa ketika itu. Dah tak ada dah yang lenguh-lenguh tu. Dan saya berdoa dua perkara, jangan lenguh tubuh badan saya, jangan pening. Kalau dua perkara ni ada, saya memang tak boleh nak bangkit, tak boleh nak apa. So setakat badan panas, setakat ni tak boleh telan ni sebenarnya satu azab yang amat sangat. Tapi lawan juga.
Sebab syukurnya saya dapat duduk dalam bilik studio, inilah syurga saya sahabat-sahabat, untuk saya menghadap laptop. Ada banyak kerja saya yang di hujung jari yang saya boleh selesaikan bila saya tak ke sana sini. Jadi doakanlah, insya-Allah ada banyak kerja saya yang boleh selesai dalam pada Allah uji sakit ni. Subhanallah, jangan duduk diam saja. Jangan duduk termenung, aku ni kalau positif COVID macam mana, kalau COVID aku tak sembuh macam mana, kalau anda berpegang apa sahaja yang Allah kata yes, maka yes lah. Apa sahaja yang Allah kata no, maka no lah. So kenapa kita nak takut begitu begini, dengar cakap orang cakap itu ini. Okay, terima kasih yang bagi petua macam-macam. Petua ada, pemuda ada kan, macam-macam bagi. Kan tak mampu lah Ustazah nak ikut semua. Tapi Alhamdulillah, mana yang Ustazah yakin dan Ustazah memang sedia amal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah boleh amal insya-Allah. Okey, kita tutup dengan satu hadis, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kelemahan dan kemalasan. Ingatkan, Ustazah selalu sebut, mak Ustazah dulu selalu cakap, orang rajin takkan miskin. Orang rajin takkan miskin. Jadi maknanya kita macam itulah. Kan minta kepada Allah, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kelemahan dan kemalasan. Sebab tu Ustazah sendiri bila rasa lemau, bila rasa malas, terus je bangkit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berta'awuz satu, kemudian berhauqalah satu, doa wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, minta Allah lindung kita daripada lemah dan daripada sifat malas. Ini sangat penting. Sebab Ustazah sangat percaya doa itu adalah senjata orang beriman. Ketika Ustazah sedih dalam keadaan tak boleh nak telan air liur ni sangat, benda yang Ustazah sedih sebenarnya adalah tak boleh nak baca Quran banyak. Tak boleh baca Quran banyak. Sebab bila kita baca Quran banyak, dia banyak nak menelan kan air liur tu. Sampaikan saya duk sebut dengan Ustaz, sempat lagi melawak ni. Saya cakap dengan Ustaz, kalau boleh nak pergi jumpa dentist. Pasal apa nak jumpa dentist? Nak pinjam dekat klinik gigi yang sedut air liur tu. Sebab apa nak sedut air liur tu? Tak payah telan. Sakit sungguh nak telan. So kalau ada yang dia tak doktor gigi kat sini, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tak boleh nak baca. Jadi kalau setan duk seronok kita tak boleh baca Quran sangat kan. Ambil tasbih digital tu, capai target. Ni sebab aku tak dapat nak baca Quran banyak ni, sekian ya Allah, kau izinkan aku untuk beristighfar sekian ribu. Kena ada target kita sendiri. InsyaAllah jangan tunjukkan kelemahan kita. Sebab orang yang tak sihat ni, setan pun senang nak menambahkan kelemahan. Dia cukup syok. Dia nak geletik-geletik kita bagi jadi orang yang malas, condong kepada dia. Jangan bagi izin. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, 157, kepadanya aku bertawakal. Kepadanya aku bertawakal. Saya minta maaf ya sahabat-sahabat, walaupun Ustazah punya suara tak berapa nak elok. Okay? Anda menunggu la tahzan. Saya memang tabik spring lah. Lebih 1000 orang yang menonton. Bermakna jiwa anda sudah jiwa la tahzan. Sedih lah pula nak sebut ni. Subhanallah, dulu mula-mula tak pernah nak capai 1000 orang menonton, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi hasil istiqamah, anda sendiri rasa kan macam mana bila kita beristiqamah dengan nasihat-nasihat yang ada dalam La Tahzan. Masya Allah. Kan sungguh sahabat-sahabat, saya senyum je semalam bila saya share dekat Facebook saya tentang ketidaksihatan Ustaz dan saya pun tak demam kan. Saya senyum je baca sekali lalu, tak sempat saya respon seorang-seorang. Terima kasih banyak atas doa, atas petua-petua macam-macam. Saya senyum je. Sebab apa Ustazah senyum? Sebab nasihat-nasihat anda tu adalah nasihat-nasihat dalam La Tahzan. Masya Allah Ustazah, nasihat-nasihat dalam ruang komen tu adalah nasihat-nasihat dalam La Tahzan. Sampai Ustaz cakap macam ni, hebatnya anak-anak murid sayang ni. Sebabnya apa yang dicakap dekat dalam ruang komen ni semuanya macam benda-benda yang saya selalu sebut dekat dia lah. Dan saya takkan bercakap macam tu kalau saya tak dapat daripada La Tahzan. Ketika Ustaz Fras lah, dia pun tunggu result dah sampai 5 hari tak dapat-dapat.
Tiba-tiba depan doktor semalam, KKM hantar mesej positif stage 1. Itu yang dia kata, pelik dia kata, abang dah sihat ni pula hari tu masa dekat Madinah. Dekat Madinah dia peduk swab test macam calik-calik je. KKM kita nampak lah dia memang betul-betul buat kerja kot. Kan macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dekat Saudi pelik, dah ada orang demam tapi masih semua negatif. Wallahualam, semoga Allah jaga. Dan orang bertanya-tanya, muslimin-muslimat dirahmati Allah, macam mana Ustazah kalau Mekah tutup balik? Kita dah melaluinya. Apa yang kita nak takutkan, sahabat-sahabat? Benda daripada Allah belaka. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita duk kalau memanglah anda stres. Anda akan stres. Bukan tak ada jalan penyelesaian, ada. Dan jangan disebabkan perkara ini kita jadi takut, putus asa, tak nak begitu, tak nak begini. Kesian. Anda ditertawakan oleh satu makhluk, itulah iblis. Lemahnya iman dia ni. Baru dengar macam ni dah tarik handbrake. Baru dengar macam ni dah nak stop. Kenapa sahabat-sahabat? Kan kita ni ada Allah. Kan? Masya Allah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita pergi kepadanya, aku bertawakal. Di antara perkara-perkara terpenting yang mesti dilakukan oleh seseorang hamba agar memperoleh kebahagiaan adalah menyandarkan diri kepada Tuhan, tawakalnya dan merasa cukup dengan perlindungan, penjagaan dan pengawasannya atas dirinya. Tawakal ni sahabat-sahabat, kalau dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, ada satu bab yang Ustazah cukup suka, tinggikan tawakal. Tinggikan tawakal. Masya Allah. Sebab orang yang ada sifat tawakal yang tinggi ni, rupa-rupanya dia dapat daripada mana sifat tawakal yang tinggi ni? Setelah dia diuji berkali-kali dalam hidupnya. Dia diuji berkali-kali dalam hidupnya. Sebab tu saya kata, cuba tengok Azmi yang OKU tu kan, orang pertama positif. Ketika kami berada di KLIA, beliau tak sihat. 3 hari saja di hospital. Semalam hari keempat dapat berita beliau negatif. Jadi sebenarnya orang macam dia, Masya Allah, dia dah lama hidup diuji Allah dengan tak boleh gunakan kaki untuk berjalan. Di lisan dia, sahabat-sahabat, sampailah dekat Mekah, Madinah, Ustaz duk kata, Masya Allah, tinggi sungguh tawakal dia. Yang bila kita cakap, abang ni boleh ke buat macam ni? Boleh ke apa saja? Boleh Ustaz. Allah akan ada, Allah akan tolong saya. Allah takkan biarkan saya seorang-seorang. Orang nampak saya lemah, tapi saya boleh sebab Allah tolong saya. Saya cakap, ya Allah, orang yang sempurna macam kita tak berapa yakin nak sebut perkataan macam tu. Ini kan lagi orang yang OKU. Kan? Bila orang kata, abang ni boleh ke buat? Boleh, dengan senyum. Boleh Ustaz. Tolonglah sahabat-sahabat, kita pinjam semangat orang-orang yang macam ni. Subhanallah. Kata surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Adakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Maksud, siapa kita untuk menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk? Tak mungkin ada. Adik berani kata ke? Tak adalah hebat sangat. Allah tu, saya ada ketua jabatan lagi hebat Ustazah. Apa saya tak ada, semua nak tolong saya. Tak. Hal ta'lamu lahu samiyya. Anda takkan bertemu, anda takkan dengar sesiapa pun yang kehebatannya mengatasi kehebatan kekuasaan Allah. Tidak akan. Walaupun anda ditolong oleh lautan manusia, kekuasaan Allah yang tunggal itulah yang tak boleh diatasi oleh mana-mana makhluk. Maka nak balik kepada siapa lagi kita ni? Nak balik kepada Allah semata-mata. Okay, surah Al-A'raf ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan dialah yang melindungi orang-orang yang saleh. Masya Allah.
Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan dialah yang melindungi orang-orang yang soleh. So nak dilindung Allah, jadilah orang soleh. Itu sifirnya. Nak dilindung Allah, jadilah orang soleh. Siapa orang soleh? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pernah toleh kepada apa yang diperintahkan Allah. Tak pernah toleh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan apa yang Allah perintahkan, itulah yang sungguh-sungguh dia buat. Apa yang Allah larang, itulah yang dia tinggalkan. Bersungguh-sungguh. Jadi sebenarnya tak susah mana nak jadi orang soleh. Kita je yang kata, Ustazah, orang soleh tu kena serban tebal atas kepala ke? Kena jubah labuh panjang ke? Tidaklah begitu. Tapi janganlah pula kita kata, oh saya ikut semua perintah Allah, saya tinggal segala larangan Allah. Tapi saya tak nak pakai tudung sebab saya tak siap sedia lagi. Saya tak nak solat sebab saya tak siap sedia lagi. Tak boleh macam tu, sahabat-sahabat. Okay, muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang soleh adalah orang yang sentiasa ingin mencari perhatian Allah. Kita hari ni kan orang duk viralkan cerita macam-macam. Apa cerita macam-macam, sahabat-sahabat? Dah memang zamannya. Apa saja benda nak diambil gambar, nak di-share di media sosial. Kesian kadang-kadang orang tu, orang ni kena kecam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan memang hidup pada zaman semua orang nak ambil gambar. Hantar gula sekilo pun nak kena ambil gambar. Contoh kan. Jadi siapa kita untuk menilai, mengorek-ngorek apa maksud hati seseorang tu? Percayalah kalau itu adalah amal solehmu, Allah takkan sia-siakan kamu dan Allah sentiasa melindungi kamu. Tapi kalau ketika kamu melakukan perbuatan itu, tidak ada niat untuk mencari keredaan Allah, maka kamulah orang yang mendapat kerugian. Simple. Benda tu datang daripada diri kita sendiri. Jadi siapa kita untuk baru hantar sumbangan sikit, dah sibuk nak bergambar. Kadang-kadang sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, orang terpaksa buat macam tu sebab orang yang bagi sumbangan ni nak tahu juga dah bagi ke belum, dah serah ke belum, macam tu. Jadi kalau kita bergambar dengan niat memang untuk dapat perhatian, bahaya, sangat bahaya sekarang ni. Sebab tu perbetulkan niat, saling nasihat-menasihat. Okay? Anda hebat mana-mana yang turun padang, mengatur jadual, tolong orang Bulangat, tolong orang Shah Alam, tolong orang Sungai Buloh, di mana-mana mangsa banjir anda orang hebat. Okay, sahabat-sahabat, jangan pula kata orang nak ambil gambar langsung tak boleh. Itu pun kadang-kadang menyebabkan orang menyampah juga. Skema sangat dia ni. Kan orang ambil gambar tu bukan semata-mata nak tunjuk dekat media sosial. Kan? Jadi teruskan sahaja kita hidup pada zaman yang macam mana, kebiasaan yang macam mana, tapi cabaran bagi hati kita sebagai orang soleh ni, kita nak perbetulkan niat kita ni. Subhanallah sahabat-sahabat. Dan niat kita takkan diperbetulkan bila mana kita tak mencari ilmu Allah dengan sungguh-sungguh. Kita akan faham kaedah. Macam kita belajar tentang ketauhidan tempoh hari kan. Untuk apa semua kita mentauhidkan Allah? Kita boleh kenal diri kita ni sebenarnya benar-benar mentauhidkan Allah ataupun tidak. Orang lain boleh cerita, boleh kecam, boleh cakap macam-macam. Tapi antara kita dengan Allah, subhanallah. Okay? Yang terakhir daripada surah Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah awliya, bahawa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Siapa awliya Allah? Wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni bukan macam kita duk faham. Oh, kalau cerita wali dulu yang jalan atas air tak tenggelam, yang kalau ditetak dengan pedang tak lut. Macam tu kan orang faham. Wali Allah ni yang kita nampak dia berada di Keramat, Kuala Lumpur. Tiba-tiba kawan kita yang berada kat Mekah pun nampak dia. Sekelip mata boleh sampai kat Mekah, tak payah naik kapal terbang. Itu cerita dulu-dulu tu wujudlah sahabat-sahabat. Tapi kita tak jumpa lagi zaman sekarang ni. So siapa awliya Allah?
Wali-wali Allah ni sebenarnya adalah kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah la khauf, tak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tak ada rasa sedih walau apa pun berlaku pada dia. Sebab nak baik ataupun nak buruk semuanya datang daripada Allah, dan tetap kita berpaut kepada Allah dan minta pertolongan daripada Allah. Kalau kita minta pertolongan, Ustaz Azai makan juga ubat, Ustaz Azai minta tolong orang tu orang ni sebab dah tak boleh keluar rumah, sahabat-sahabat. Kan? Alhamdulillah punya adik-beradik yang bertanya apa lagi, anak-anak murid apa lagi Ustazah yang saya nak bantu. Tak ada apa dah, sahabat-sahabat, semua cukup, Alhamdulillah. Hari ni saya nak dapatkan apa lagi, subhanallah, ubat contoh kan. Ada anak murid buka farmasi, dia kata lalamove je hantar, nanti sangkut dekat pagar rumah Ustazah. So tak risau, insyaAllah. Okay, jadi apa yang kita nak takut? Sebab bila kita menjadi kekasih Allah, pertolongan-pertolongan Allah tu akan datang dengan pelbagai cara. Jadi jangan pernah takut, aku ni OKU, contoh macam Abang Azmi kan. Kenapa dia kata, tak apa Ustaz, Allah tolong saya, Allah mudahkan urusan saya. Masya Allah, kami belajar sungguh-sungguh daripada kekurangan zahir orang macam Abang Azmi tu. Belajar orang macam ni, kita nampak tak cukup, serba-serbi, tapi masih lagi yakin Allah tolong saya. Kenapa kita yang sihat sempurna ni, sahabat-sahabat, tak rasa ditolong Allah? Jujurlah pada diri. Sebenarnya kita tak rasa ditolong Allah sebab kita sedang menjauh dengan Allah. Cuba kita menjadi manusia yang sangat dekat dengan Allah, kita akan yakin pertolongan Allah tu datang. Maka Ustazah Zai merayu dan menyeru, tolong menjadi wali-wali Allah yang sentiasa merasa takut dengan Allah. Bukan takut kepada hamba-hamba Allah, makhluk Allah, bukan. Yang sentiasa yakin akan ditolong Allah, yang tidak ada rasa kesedihan. Sebab apa? Digembirakan dengan berita-berita gembira oleh Allah. Itulah dia, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagi siapa? Para wali Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah mohon kita stop di sini, walaupun tak sampai 1 jam sebenarnya kita ni, sahabat-sahabat. Tapi tak apa, sebab tajuk memang pendek. 156, bekerjalah kamu selesai. 157, kepadanya aku bertawakal, selesai. Saya tak niat nak sambung 158. Esok insya-Allah. Doakan semuanya baik-baik saja, insya-Allah. Tak ada yang tak baik yang datang daripada Allah. Insya-Allah esok Ustazah sambung 158. Azam Ustazah seperti biasalah, insya-Allah nak buat setiap pukul 7. Tapi dalam keadaan tubuh badan macam ni tengok keadaan jugalah. Okay, insya-Allah semoga Allah berikan kesembuhan, kesihatan kepada keluarga yang mengadu ni, keluarga-keluarga yang diuji COVID. Okay. Okey, sentiasa memperingatkan kita semua, betul, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sayang anda semua kerana Allah. Terima kasih kerana bersama-sama. Walaupun suara Ustazah memang tak sedap didengar lah sebenarnya. Okay, tapi suara hati saja ingin bersama-sama dengan anda setiap hari, selagi Allah izinkan. Bahkan menjerit dalam hati ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, seandainya lah tahzan ni tak habis pun bersama Ustazah, hanya mati saja yang memisahkan. Kalaulah pengajarnya ni kan, penyampainya ni Allah matikan sebelum habis, sahabat-sahabat, tamatkan pengajian la tahzan. Ni kita nak sebut ni sebab apa? Sebab saya dah baca sampai ke penghujung kitab ni, tak ada satu yang merugikan. InsyaAllah sahabat-sahabat semuanya akan menguntungkan. Jadi tolonglah lisan kita, nasihat-nasihat penyejuk jiwa kita adalah nasihat-nasihat daripada la tahzan. Maka matilah duhai lisan daripada mengeji, mencaci maki, bercakap yang buruk-buruk tentang orang lain. Sentiasalah punya fikrah yang bersangka baik dengan Allah. Sentiasalah menjadi manusia, walaupun ada masalah besar macam mana, pandanglah Allah yang maha besar. InsyaAllah masalah itu akan menjadi kecil.
Okey, sekali lagi saya sayang semua anda kerana Allah. Jom kita terus-terusan saling mendoakan. Moga Allah redha pada kita. Moga Allah beri kekuatan kepada kita zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.